Itu satu. Yang kedua, saya ada juga nak kulas tentang apa yang Latifah Koya. Latifah Koya dah 3 hari ni berbunyi dah, saudara. Kan? Orang kuat Mahathir ni. Orang kuat Atuk ni. Dia jadi Pesuruhjaya SPRM tu pun Atuk lantik dia. Atuk lantik dia. Sanggup dia keluar PKR. Kan? Sanggup dia keluar PKR. Dia PKR asalnya geng kartel, geng Azmin lah ni. Latifah Koya ni. Dia bawa Azmin dulu. Azmin Zureda. Kan? Kemudian bila kita jadi kerajaan, dia pun parti pun dia telah pergi dah. Dalam parti pun tak ada apa-apa. Latifah Koya ni. Jadi akhirnya Atuk ambil dia. Sebab apa Atuk ambil dia sebagai Pesuruhjaya SPRM? Sebab Atuk nak tentukan badan-badan yang besar ni, polis, peguam, hakim, SPRM, mestilah orang-orang Atuk. Supaya dia mudah nak pegang remote control. Ni Mahathir ni. Tak pasal-pasal Latifah Koya tu dibawa ke SPRM. Jadi waktu itu Parti Keadilan, Datuk Seri Amrin kata tak boleh. Kita tak boleh benarkan orang pikat pengan jawatan. Mana boleh. Kita buat kajian PH, kita nak tunjukkan integriti, ketulusan. Takkan kita letak orang parti. Jadi Pesuruhjaya SPM, nanti ahli pikat yang buat salah, terlepaslah. Sebab Pesuruhjaya SPM tu ahli pikat. Bila dengar kita sebut macam tu, apa dia buat? Dia keluar parti. Latifah Koya ni sanggup dia keluar parti tu. Sebab apa? Nak buru jawatan yang Atuk tawar pada dia. Keluar parti. Masuk lantikan yang diberikan oleh Atuk sebagai Pesuruhjaya SPRM. Orang macam Latifah Koya ni letak situ. Sedangkan kita tahu dia orang yang paling baik dengan Zemin Semurid. Zemin Semurid ni pun kita tahu ada masalah. Tapi Zemin ni, Zemin Semurid ni dia rasa lega lah. Sebab geng dia jadi Pesuruhjaya SPRM. Latifah Koya jadi bos SPRM. Azmin seronok dah, saudara. Confirm aku tak kena apa-apa, dia kata. Settle. Sebab tu sekarang ni yang safe house ni, saudara, sampai terkumpul 5 juta. Bukan baru ni terkumpul, dah lama simpan duit tu. Mungkinlah di zaman Latifah Koya tu benda tu dah ada. Tapi selamat. Tak ada siapa nak siasat. Tak ada siapa yang bersungguh-sungguh nak korek duit tu. Zaman Latifah Koya ni. Kan? Selamatlah dia. Dega dah Azmin waktu itu. Tapi dia dah tahu. Orang hebat-hebat sepandai-pandai tu berempat, akhirnya jatuh ke tanah. Kan? Latifah Koya pun tak lama duduk di situ. Tumbang kerajaan, habis dia. Kan? Tumbang kerajaan, habis dia. Rupanya Atuk nak letak situ supaya nak memperkuatkan kedudukan Atuk ni. Orang tu saka ni. Sebab itu waktu dia jadi Perdana Menteri, Ketua Pilihan Negara, yang dah pencen bertahun-tahun, dia panggil balik bekerja. Kan? Amir Badur tu. Dah pencen lama dah. Dia dah buat kebun dah kat Negeri Sembilan. Tak salah saya tampin ke gambar kampung dia. Kan? Amir Badur ni. Dah duduk kebun dah. Tanam sayur. Kan? Tiba-tiba dipanggil oleh Atuk. Kerja balik. Terus naik pangkat Ketua Pilihan Negara. Wah, hebat. Sebab apa? Sebab bila dia bagi orang macam ini, orang ni akan berjasa dengan dia. Orang ni akan kenang budi dia. Pasal bagi jawatan balik. Aku dah pencen. Terus jadi Ketua Pilihan Negara. Oh, hebat tu. Kan hebat lah tu. Waktu dalam perkhidmatan, dia tak merasa pun pangkat tu. Tiba-tiba dah pencen dapat. Kan? Mana tu tang budi dengan Atuk. Sebab itu Atuk letak dia kat situ. Ketua Pilihan Negara. Dan ini yang kau yang kacau aku lah. Yang kacau aku, anak aku. Kawan-kawan aku, kroni aku, Tun Daim semua ni. Kalau dia yang kacau lah. Kan? Jadi nak siasat Daim ke, nak siasat anak Mahathir ke, nak siasat Mahathir sendiri ke, tak selamat. Sebab apa? Yang siasat siapa dah? SPRM. SPRM siapa dah? Yang ketua I, Latifah Koya. Aku yang lantik dia. Kalau aku lantik dia, takkan dia nak siasat aku. Aku lantik dia, takkan dia nak siasat Daim, geng aku. Takkan dia nak siasat anak aku. Jadi selamat kat situ SPRM. Polis pula. Polis dah tak ambil Badur. Orang yang dah pencen jadi Ketua Pilihan Negara. Bila aku letak situ, takkan Amir Badur nak siasat aku. Takkan Amir Badur nak siasat anak aku. Takkan Amir Badur nak siasat geng-geng Azmin. Takkan Amir Badur nak siasat. Sebab tu video Semurid tu jadi kabur, saudara. Polis mengesahkan Amir Badur beritahu. Kan? Amir Badur beritahu. Tak boleh nak siasat dah. Video Semurid tu kabur. Sebab apa? Semurid dia dengan Atuk bagus. Rapat. Kan? Dia baik dengan Atuk. Bila baik dengan Atuk lantik KPN Amir Badur. Maka video yang tulen, video yang asal itu jadi kabur. Kan? Jadi dia atur orang itu, termasuk Peguam Negara Tommy Thomas, dia juga letak. Kan?
Dia atur tempat-tempat penting ni supaya dia selamat. Geng-geng semurid selamat, Mahathir pun selamat, kroni-kroni dia selamat. Itu tujuan dia. Itu perancangan dia, kan? Tapi wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Kamu merancang, Allah juga merancang. Dan sebaik-baik perancangan itu datangnya daripada Allah. Maka berapa lama boleh bertahan? 22 bulan je. 22 bulan je. Tak sempat tumbuh kuku ni. Dulu 22 tahun. Seolah macam ketulan lah. 22 tahun jadi Perdana Menteri, 22 tahun jadi 22 tahun jadi Perdana Menteri, kena campur lagi 22 tahun. 22 bulan pula jadi Perdana Menteri. Tak ada tumbuh kuku ni. Dulu 20 tahun kuku panjang. Diktator ni. Mah Zalim, Mah Fir'aun ni panjang kuku dia, sebab tu dia cengkam kuat, sebab dia 22 tahun. Tapi 22 bulan tak sebab tumbuh kuku, jatuh. Bukan awak yang jatuhkan, dia jatuhkan diri dia sendiri. Sampai ke tak nyanyuk yang paling serius, ini ada. Nyanyuk orang politik. Orang politik nyanyuk dia lain pada orang kampung. Orang kampung ni macam atuk-atuk kita kan, kat kampung-kampung ni nyanyuk lain. Dia lupa hari, dia lupa solat ke belum, makan pun dia lupa. Kadang-kadang berak mata kata dah macam budak dah. Orang tu nyanyuk kan. Dia macam budak dah perangai dia. Mengamuk kadang-kadang mengamuk, kadang bercakap seorang-seorang. Itu orang kampung nyanyuk. Tapi orang politik nyanyuk macam atuk tu lah. Kan? Macam atuk lah. Mana daripada menteri lain bersungguh-sungguh jadi Perdana Menteri, bila jadi menteri dia tak jawatan, jatuh kerajaan. Dia je buat. Nyanyuk dia luar biasa. Kan? Tak masuk akal. Berpuluh-puluh tahun berjuang dalam parti politik, kemudian dapat peluang pula kali kedua jadi Perdana Menteri. Sepatutnya kalau ikut logik, hebat tu. Kan? Hebat tu. Tapi tak. Letak jawatan, nak bagi tumbang jatuh kerajaan. Sebab apa, saudara? Sebab tak nak kepada Anwar Ibrahim, itu aja. Dia nak jadi Perdana Menteri kali ketiga. Tak cukup. 2 kali aku nak jadi ketiga. Pecah rekod dunia. 3 kali jadi Perdana Menteri. Kan? Itu yang dia nak. Tapi tak berlaku. Bahkan dia dihina sehina-hinanya sampai hari ini. Sehina-hinanya sampai hari ini. Usahakan nak jadi Perdana Menteri, nak jadi wakil rakyat pun orang tu ada dia kat Langkawi sampai hilang deposit. Padahal muka dia. Kan? Kau nak hinakan Anwar Ibrahim, kau nak aibkan Anwar Ibrahim, kau nak halang Anwar Ibrahim, tapi semuanya kena pada diri kau. Yang jadi hina sekarang kau. Nasib baik Labah Hadi kutip. Kalau tidak kau tak ada apa dalam politik ni. Kan? Tapi sebab Labah Hadi ni simpati dengan kau, sebab Labah Hadi mempunyai matlamat yang sama dengan kau, matlamat pun sama, hati busuk sama macam kau, sebab tu Haji Hadi ambil kutip jadi penasihat SG4. Kan? Kalau tidak, macam Perset lah. Kan? Dia tak ada parti. Kan? Parti dia mana parti yang dia ada dah. Parti pun tolak dia. Macam orang mati tolak tanah. Orang mati kubur tolak. Kubur tak mau terima. Macam ada lah. Terima kasih Kamal Azwan. Gift. DYT. Macam orang mati ditolak oleh bumi. Macam tu lah. Dalam politik dia ditolak oleh parti. Parti yang dia tubuh sendiri pun tak mahu dia. Dia tubuh parti bersatu pecat dia. Buat pejuang dia keluar. Duduk GTA keluar juga. Lepas tu masuk parti Pribumi Ibrahim Mali. Pergi duduk kat parti Ibrahim Mali. Tak boleh tahan juga. Kan? Last sekali tidak berparti, kutip oleh Haji Hadi. Jadi penasihat SG4. Kan? Walaupun dia tu dah tak ada apa dah. Maruah tak ada apa dah tu. Mahathir ni. Kan? Tapi Haji Hadi ambil juga. Sebab sekurang-kurangnya dia kata, walaupun dia dah tua, walaupun dia jalan kalau masuk AJN dia, tapi Haji Hadi kata kekurangnya otak dia tu, dalam kepala otak Mahathir yang jahat tu, aku nak gunakan, kata Haji Hadi. Aku nak gunakan otak dia tu yang ada idea jahat tu. Haji Hadi kata aku nak gunakan untuk nak lawan Anwar Ibrahim. Itu je. Kan? Kita otak kita ni saudara, kalau otak-otak benda-benda yang jahat, dia payah nak hilang. Yang mudah hilang ni benda baik. Benda baik yang kita ada, dia mudah hilang. Kan? Kalau tak diamalkan. Tapi kalau benda jahat ni saudara, dia sentiasa ada. Kalau tak dibuang. Dia payah nak keluar. Sebab itu jahat dalam kepala otak Mahathir itu masih wujud walaupun dia dah tua. Masih ada dalam kepala otak dia. Dan itulah nak digunakan oleh Haji Hadi. Sebab kita mempunyai musuh yang sama. Engkau tak suka Anwar, aku pun tak suka Anwar. Cuma aku tidak ada kekuatan nak lawan dia. Kata Haji Hadi. Aku tak ada kekuatan. Dulu aku pernah bersama dengan dia. Kan? Aku keluar. Dia tak jatuh juga. Dia masih diterima oleh rakyat. Berbagai kaum masih terima dia. Jadi macam mana nak buat? Siapa yang nak kita harapkan? Din Cirit tak boleh.
Haji Hadi kata Dicirek tidak ada tandingan kalau nak ketimbang dengan Anwar Ibrahim. Tu orang suka tengok ketimbang tu. Kan? Dia tahu, Haji Hadi tahu Dicirek tak boleh, tak mampu. Dia pun ada masalah. Nak lawan Anwar macam mana? Kan? Skandal dia pun dah londeh sekarang ni, menantu tak boleh balik. Macam mana nak berdepan dengan Anwar? Jadi nak tak nak, suka tak suka, kutiplah Mahathir. Kan? Jadi sebab itulah hari ni kalau kita tengok Latifah Koya, hari ni demo yang apa? Demo yang apa? Dia kata sebelum ni disebut dalam bila Najib buat kenyataan minta maaf. Minta maaf dalam skandal 1MDB. Najib buat kenyataan minta maaf kerana dalam pentadbiran dia berlakunya skandal 1MDB. Terima kasih Nizam Mazlan atas gift anda di YT. Jadi Datuk Najib membuat kenyataan minta maaf apa yang berlaku dalam skandal 1MDB. Dia kata dia cuai, terlalu pandang, terlalu percaya ke orang. Itu kita serah pada mahkamah. Kan? Kita nak ulas. Tentang Najib kata dia tidak bersalah, dia masih lagi tidak mengaku salah. Itu kita tak berulas sebab benda ni diproses mahkamah. Yang ini 1MDB. Kan? Jadi bila dia buat kenyataan minta maaf itu, wartawan tanya Anwar. Kan? Tanya Anwar, apa respon Anwar? Anwar kata dia menyambut baik. Kan? Menyambut baik itu bukan bermaknanya Anwar memaafkan semua. Sebab Anwar tahu bukan urusan dia nak maafkan kesalahan Najib. Sebab Najib bukan ada curi duit dia. Yang boleh beli 1MDB itu bukan duit Anwar Ibrahim. Jadi tidak ada keperluan Anwar nak memaafkan Najib. Sebab bukan duit dia. Kan? Yang Anwar kata dia terima baik itu adalah kenyataan Najib untuk memaaf kepada rakyat Malaysia. Kenyataan dia tu dia terima baik. Maknanya engkau mengaku, akhirnya terbukti secara langsung terbukti kepada rakyat Malaysia apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang menyebut selama ini tentang skandal 1MDB itu memang wujud. Memang berlaku pun. Tahun 2011 lagi Anwar dah cakap benda ni. Bukan baru saja, 2011. Anwar dah sebut tentang skandal 1MDB ni. Kan? Waktu itu orang tidak yakin, orang tidak percaya. Kemudian bila Anwar masuk penjara, benda ni dimainkan dan dibawa kembali jadi isu oleh Rafizi dan juga Tony Puah dan beberapa lah. Jadi bahan kempen kita. Ramai katakan itu fitnah. Dalam parlimen, duk kata fitnah apa semua. Ramai kata fitnah. Skandal 1MDB ni. Kan? Ramai kata fitnah. Tapi bila sekarang, bila Datuk Seri Najib memohon maaf atas skandal yang berlaku, membuktikan bahawa betul skandal itu ada. Betul duit puluhan bilion itu memang lesap. Kan? Betul ada orang menyeleweng duit tersebut. Cumanya sekarang ni Najib terlibat atau tidak? Itu dia. Kan? Najib terlibat atau tidak? Mahkamah lah. Kan? Kita tak boleh hukum sekarang pun salah. Kita mendahului mahkamah. Cuma kita nak ulas hari ini tentang permohonan maaf dia. Kan? Permohonan maaf dia itu adalah umum kepada rakyat Malaysia. Kan? Umum kepada rakyat Malaysia. Terpulang kepada rakyat lah. Kan? Terpulang kepada rakyat lah. Bukan Anwar menentukan. Kalau Anwar beritahu dia maafkan 100 kali, aku maafkan kesalahan kamu Najib 100 kali, Anwar ada cakap, dia tidak boleh mempengaruhi keputusan mahkamah. Kan? Dan Anwar tidak ada hak pun. Sebelum ini Latifah Koya apa sebut? Dia kata Anwar tidak ada kuasa untuk memaafkan dia. Memang pun sebab itu Anwar tak maafkan. Mana ada orang maafkan? Anwar terima baik kenyataan kamu. Kan? Daripada kau masih lagi menegakkan benang basah, masih lagi tak mengaku skandal itu wujud, lebih baik kau mengaku. Kan? Daripada kau mengatakan tidak ada sebenarnya 1MDB ni fitnah. Kan? Itu orang kata dah masuk mahkamah dah dibicarakan. Tapi kita masih mengatakan tidak berlaku pun sebenarnya satu skandal MDB ni. Ini adalah fitnah. Kan? Kalau itu boleh kita petikaikan. Kan? Sekarang ni bila dia buat pengakuan, dia minta maaf, secara tak langsung membuktikan bahawa skandal itu memang wujud. Skandal itu memang berlaku. Duit rakyat Malaysia telah pun disakau dan dirompak. Itu saja. Maknanya tidaklah fitnah Anwar sebut. Sebab itu Anwar kata dia nyambut baik lah. Selama ni Anwar pun dia tuduh sebagai orang yang fitnah. Kan? Dengan skandal 1MDB ni. Tapi bila kamu minta maaf, maknanya wujud. Tinggal lagi, kata Anwar, dia tidak ada upaya lah.
Kan? Sebab tu dia kata saya tidak saya memaafkan. Tak ada kenyataan dia memaafkan, dia terima baik kenyataan maaf tersebut. Sebab bukan hak dia untuk memaafkan. Kerana bukan duit dia yang hilang. Satu NDB itu bukan syarikat Anwar Ibrahim. Dan dia tidak terlibat langsung pun dalam satu NDB. Duit bukan duit dia yang hilang tu. Dia rakyat Malaysia. Kan? Tak ada sebab Anwar nak maafkan. Jadi Datuk Fakoya kata tu, betul lah, memang Anwar tak buat pun, memang Anwar tak maafkan pun. Hari ni dia kata apa? Bila dia dengar Anwar jawab macam tu, kan? Semalam Anwar ada ucapan dia dekat mana? Dekat Perak. Kan? Dia ulas balik. Dia kata orang pertikaikan kenyataan yang dia kata mohon maaf. Tu Anwar kata dia sebagai pemimpin rakyat Malaysia. Bila ada orang mengaku tentang satu benda yang tak baik di zaman dia dan dia minta maaf, Anwar kata apa yang perlu dibuat? Dia kena terima baik lah. Terima baik bukan bermakna maaf. Terima baik bukan bermakna maaf. Dan kalau kau nak tafsirkan Anwar maafkan sekalipun, dia tidak ada hak untuk memaafkan. Sebab bukan hak dia. Yang hilang, yang disakau itu bukan hak Anwar Ibrahim. Rakyat pun tak mewakilkan kepada Anwar untuk memaafkan. Itu terpulang kepada Datuk Seri Najib. Kalau dia rasa dia sebagai bekas Perdana Menteri, dia rasa dia bertanggungjawab untuk bagi tahu rakyat Malaysia tentang kelemahan dia, kecuaian dia, menyebabkan berbilion-bilion duit hilang. Kalau dia rasa dia perlu minta maaf, dia lakukan. Itu lebih baik dia buat daripada dia tak buat langsung. Lebih baik daripada dia terus diam ataupun dia mempertahankan masih lagi menegakkan benang basah, mengatakan tidak berlaku apa-apa skandal pun di zaman dia. Itu lebih baik. Kan? Sekarang ni tidaknya dia mengaku memang wujud, memang dia lemah sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri Kewangan, apatah lagi dia terlibat juga dengan satu NDB, penasihat ke pengurusi, kan? Dia juga terlibat. Masalahnya kau sakau atau sakau, mahkamah, Anwar takkan campur tangan. Anwar takkan campur tangan. Jadi Latifah Koya bila tengok Anwar jawab macam itu, apa lagi dia nak kaitkan Anwar Ibrahim? Dia buat kenyataan baru. Dia minta Anwar buat pengakuan terbuka. Ni Latifah Koya ni. Saya minta Perdana Menteri buat pengakuan terbuka menentang sekiranya mahkamah membebaskan Datuk Seri Najib. Tengok kan bata api, kerja bata api ni. Mamak Koya ni. Dia kerja macam tu. Kan? Dia ambil kesempatan. Dia tahu Perdana Menteri ni kalau bercakap sikit sebanyak dia boleh mempengaruhi keputusan mahkamah. Dan dia minta Anwar bercakap macam tu supaya dalam keadaan perpaduan ini akan berpecah. Katakanlah Anwar ikut cakap dia, Anwar pun buat sidang media ataupun Anwar cakap kat Parlimen, saya sebagai Perdana Menteri, saya akan pastikan Datuk Seri Najib ini tidak akan dibebaskan esok. Kalau Anwar keluar kenyataan macam tu, saudara, dia akan attack pula. Dia attack juga. Dia kata, campur tangan Perdana Menteri kepada keputusan mahkamah. Mahkamah nak keputusan besok. Tapi kenapa Perdana Menteri beritahu hari ini? Maknanya Perdana Menteri ini nak campur tangan keputusan mahkamah. Dia akan serang juga, saudara. Dia akan serang juga. Ini perangai Koya ni, dia macam saka lah. Dia satu adik-beradik tu. Kan? Adik-beradik tu bukan Melayu tulen pun. Kan? Perangai jahat. Jadi Koya ni macam tu lah dia. Dia minta Anwar buat statement. Bila Anwar buat statement, kan? Okey, saya macam mana pun saya Perdana Menteri, saya tidak akan bersetuju sekiranya Najib dibebaskan. Pum, dia akan masuk. Tengok. Perdana Menteri dah campur tangan. Bila cakap hari ni, dia sebagai Perdana Menteri, hakim akan takut nak buat keputusan. Sebab Perdana Menteri dah cakap dulu. Dia akan guna macam tu. Kalau Anwar tak bercakap pula, dia kata tengok Anwar, dia suka lah tu kalau Najib dibebaskan. Kan? Dia tak buat kenyataan pun. Maknanya Anwar ni harapkan Najib akan dibebaskan. Sebab dia tak buat kenyataan tegas. Kena juga. Sebab Anwar ni, saudara, dia buat kena, tak buat pun kena. Apa isu lah dia? Isu apa pun sekali. Dia buat kena, tak buat kena. Ambil gaji kena maki, tak ambil gaji kena maki. Tambah gaji minima kena maki, tak naik gaji minima kena maki. Susah ni nak menjadi manusia bernama Anwar Ibrahim ni, saudara. Sebab kita ada pembangkang yang jahat. Kita ada pembangkang yang busuk hati. Itu yang jadi susah.
Bila kita ada pemangkang yang jahat dan busuk hati, letaklah malaikat sebagai pemimpin tu. Malaikat pun susah nak buat kerja. Kalau inilah standard pemangkang yang ada, letak malaikat jadi Perdana Menteri, susah buat kerja. Malaikat tu dia akan fitnah juga. Kenapa malaikat tak minum? Kenapa malaikat tak makan? Kenapa malaikat tak kahwin? Dia kata. Dia akan taji pula malaikat tu. Ni pangkat lepas ni. Saya nak bagi tahu. Kan? Letaklah mana pemimpin pun. Kecuali pemimpin dia. Letak denci rate, saudara. Buat apa pun dia setuju. Kalau tak denci rate ni, tutup masjid pun dia takbir, saudara. Saya sebagai Perdana Menteri melihatkan keadaan COVID yang tidak boleh lagi saya kawal, maka mulai esok semua masjid ditutup kepada umat Islam. Takbir! 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 Kata Walaon. Kecuali pusat-pusat judi di Kementerian Highland saja dibuka untuk kita menaik pelancong. Takbir! Takbir! Kata Walaon. Saya sebagai Perdana Menteri dengan ini mengangkat balik jumlah cabutan judi yang telah dikurangkan oleh kerajaan sebelum ini daripada 8, kita akan tambah kepada 22 kali untuk kita mendapatkan dana kerajaan supaya kita boleh bantu orang miskin. Takbir! Takbir! Kata Walaon. Apa pun keluar daripada Dencirit, semua takbir. Kan? Sebab geng dia. Kan? Geng dia. Tak bagi. Tak bagi naik gaji pun tak ada masalah bagi dia. Tak ada masalah. Asalkan kau bagi keluar ke SP. Tu kita kerajaan suka. Kan? Engkau tak payah naik gaji lah, kata Dencirit. Tak payah naik gaji, aku bagi kau keluar ke BSP. Macam mana? Keluar lah. Naik gaji RM20 je. Dia kata, kalau aku naikkan gaji kau, mungkin naik RM10, RM20 je gaji kau naik. Tapi aku bagi kau ke BSP, keluarkan tabung kau, puluh-puluh ringgit kau boleh keluar. Okey abah, okey abah, okey abah. Abah baik, kata kita awam. Habis keluar ke BSP. Apa lagi kau nak? Kata Dencirit. Okey, sekarang ni kaki tangan awam tak payah pergi pejabat. Kurung ke rumah. Kau kerja online, faham? Gaji-gaji kau jalan juga, dia kata. Kau duduk rumah. Pakai dengan pelekat, pakai batik je. Kau duduk dalam laptop. Kau kerja. Gaji jalan. Okey, abah baik. Habis anak saya sekolah tak, abah? Anak saya sekolah tak? Anak pun tak payah sekolah. Belajar online je. Bayar online je. Nanti aku belilah anak kau tab kat beli kat Shopee tu, memurah sikit tab tu aku bagi kat kau. Semua rakyat anak Malaysia ni kita bagi tab belajar kat rumah. Kan? Beres bah. Anak tak pergi sekolah, tak payah keluar duit belanja, tak payah kita hantar sekolah. Ada seronok, saudara. Dapat Perdana Menteri macam tu. Seronok. Kan? Habis bah tak kerja macam mana nak makan ni bah? Jangan gaduh, kau kibar bendera putih. Kan? Kan? Kalau boleh bagi buat Walaon ni, bagi Dencirit jadi Perdana Menteri sampai kiamat, dia orang seronok. Dia orang seronok. Orang malas ni memang suka jadi orang pemalas, rakyat pemalas, dia suka Perdana Menteri yang pemalas. Kan? Dencirit ni pemalas. Bukan ada idea, tak ada. Mana pelabur hutang zaman dia? Tak ada. Lantik pula Menteri Kabinet orang malas juga. Kan? Haji Hadi tu orang malas datang parlimen. Parlimen pemalas, kau lantik jadi duta khas. Parlimen yang dekat tak nak mari, kena suruh dia pergi dekat negara Timur Tengah tu. Salam lah. Kan? Parlimen yang dekat pun tak pergi, nak suruh dia nak pergi Timur Tengah. Memang takkan pergi lah. Kecuali Iran je. Iran tu pun sebab dia mimpi Nabi suruh pergi. Kan? Kalau Nabi tak suruh, mungkin dia tak pergi. Tapi sebab Hasan Jassin kata Nabi dia mimpi Nabi suruh pergi Iran. Nabi tak suruh dia pergi Mekah. Nabi tak suruh dia pergi parlimen. Nabi suruh pergi Iran je. Ada pergi ya? Presiden PAS. Kan? Dia nak beritahu. Jadi hari ni Tafakoya kata dia minta Anwar buat statement. Supaya Anwar buat statement dengan tegas, dia kata Anwar kena nyatakan dia akan membantah sekiranya Nabi dibebaskan. Kau ingat Tafakoya? Kau ingat Anwar ni macam Mahathir ke? Nak campur tangan usaha mahkamah? Macam abah kau, atuk kau tu. Mahathir saka tu. Nak beritahu Tafakoya. Kamu ingat Anwar ni spesifik macam kamu. Kalala macam kamu. Ngatuk ke tu? Urusan mahkamah pun nak campur. Kan? Apa ramai Perdana Menteri sebelum ini campur urusan mahkamah? Kan? Anwar tak campur. Ahli PKR tengok Ustaz Wan G kena penjara. 6 bulan ke? 6 bulan salah kan? Kerana isu menghina Jenderal Agung. Ada Anwar cabut tangan.
Kan? Ustaz Waji tu PKR tu. Dulu pernah berada dalam Biro Agama, dalam PKR, BIPA. Dan dia antara ustaz-ustaz dalam PKR, Ustaz Waji. Kan kalau ikut logik dia, Anwar mesti buat sesuatu supaya Ustaz Waji jadi penjara kan. Tapi Anwar tak campur. Masuk penjara Ustaz Waji dah bebas dah sekarang. Kan? Walaupun dia ahli PKR. Walaupun dia rapat dengan Anwar Ibrahim. Kan? Kerana Anwar merujuk kat dia sekarang hukum-hukum agama ni. Kan? Tapi kalau kau buat salah, terima hukuman. Anwar tak campur tangan. Jadi sama dengan kes Najib ni, kau nak minta Anwar buat statement, ya, supaya menyatakan dia tidak setuju, dibebaskan, silap dah lah telefon kaya. Kau nak sama ke Anwar dengan Atuk Saka, tak sama. Tak sama. Takkan sama orang berprinsip, ya, dengan orang tidak berprinsip. Anwar Ibrahim, ya, nak ketimbang dengan Saka Tua, memang jauh beza. Silap lah Latifah Koya, silap orang.